Musain wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarri kufar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghanina bihalalin haram ya wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasghuru Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib malam ni. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia Masa insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa Surat al-Lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 34. Bab masih cerita tentang seksa kubur, insya-Allah. Siapa yang ada kitab boleh cari muka surat. Ya. Siap. Ke surat 34 bab cerita seksa kubur, ya. Pasal kita calon-calon ke kubur. Betul? Calon cepat ataupun calon lambat, ataupun calon sudden death, kita pun tak tahu, ya. Dengan keadaan semasa yang hebat sekarang ni. InsyaAllah sama-sama kita tengok. Siapa yang ada kitab muka surat 34. Yang ada kitab lah. Yang tak ada kitab jangan cari apa-apa. Kita dengar tu terus, ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Muhammad bin As-Sama' ketika melihat kubur. Kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur ini. Ya. Diceritakan kita, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur-kubur ini. Maka alangkah ramainya orang yang sudah terkeliru di dalamnya. Dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini. Maka alangkah jauh berbeza antara yang satu pada yang lain di dalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Ni satu statement yang hebat, ya. Statement yang hebat mengingatkan kita supaya ingatkan kubur, bukan ingat dunia, ya, bukan ingat COVID-19. Betul? Hari ni dah 500. Betul? 500 tepat. Cantik lah nombor dia ni. Betul? Semalam 691. Allah Tuhan. Daripada single number sampai sekarang triple number. Betul, cukup putih tu. Betul, triple number. Maksudnya apa? Allah bimbang. Tu belum masuk kubur kan? Ya. Semalam 4 orang tu. 4 orang. Allah rekod semalam 4 orang. Yang kecil tu alhamdulillah lah. Baby, betul. Dalam risau. Baby kalau pergi tak apa. Ayah ibu dia untung. Saya menunggu sana. Tapi syarat ibu dan ayah dia takut dengan Allah Ta'ala. Kalau ayah dan ibu mesti ada maksiat dengan Allah Ta'ala, tak jadi apa pun sebenarnya. Baby tu yang surga. Betul? Ni. Kita ni yang belum terkena apa-apa, yang bimbang sangat keadaan semasa ni. Yalah, itulah perancangan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Sebab tu saya nak baca sikit malam. Semalam saya baca di tempat lain. Satu statement saya catatkan daripada
mimbar Al-Azhar, ulama daripada Al-Azhar baca khutbah. Saya catatkan khutbah dia sedikit, ya. Dia punya message dia pada kita semua seluruh dunia. Ya, apa khutbah dia, apa seruan dia, ya. Sementara kita baca kitab ni, seruan ni tentang wabak yang berlaku sekarang ni. Kami ingin sampai ke seruan ini kepada alam seluruhnya, kepada yang berkeperimanusiaan sekaliannya, yang berada di atas pelbagai mazhab, akidah serta agama. Sesungguhnya wabak yang menimpa umat ini sekarang, ya, yang masih belum dapat ditangani oleh para pakar spesialis ataupun perubatan moden, ya. Seruan dia yang pertama, sebenarnya itu adalah suatu peringatan yang menunjukkan kepada manusia hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya ciptaan Allah Taala yang esa, yang satu. Ingatkan kita. Pasal apa? Kita terlupa hebatnya Allah Taala. Kita ingat hebatnya dunia sekarang. Betul tak betul? Ni. Sebab tu Allah bagi peringatan macam-macam. Dah lah bagi peringatan, dia bagi juga hadiah. Ada tak hadiah? Orang Malaysia untung dapat hadiah. Ada masa dengan Allah Ta'ala, ada masa dengan tali Allah Ta'ala. Apa dia? Hari-hari dalam TV, tuan-tuan. My Quran Time. Allah, tuan-tuan. Dah juzuk kelima hari ni. Betul? Yang juzuk pertama dah dibukukan. Ni. Siap dah buku dia. 1 juzuk. Nampak? Hebatnya peringatan Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tak cakna. Kita buat dek aja. Kita buat macam Allah. Nak katakan lemah tak? Kita hebat. Tapi kadang tak ada rasa apa yang Allah hantar, hadiah yang Allah bagi tu. Tu kadang-kadang terbit balik penyakit tu. Betul tak betul? Kemungkinan betul. Pasal kita masih leka, lara. Bila dah bebas daripada PKP, betul? Sekarang masih lagi PKP. Ada bandar lain sekarang dimasuk balik PKPB, bersyarat Kelang Sabah, betul? Kelang Sabah. Renung kan? Nak ingatkan kita ni, jangan leka lagi. Ya, apa kata ulama ni? Ciptaan Allah Ta'ala tu hebat, ya? Pasal Allah tu yang satu, yang mencipta dan menyempurnakan segala kejadian. Allah buat, tuan-tuan. Allah nak buat apa, Allah buat. Agak-agak kita tahu tak lepas ni Allah nak buat apa? Tak tahu. Kita tak tahu. Kalau Allah nak ratakan kita, tuan-tuan, secara smart, senyap, boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, kena ingat zaman-zaman sebelum ni, tsunami di Aceh, rata tak? Rata. Kaum Nabi Soleh, rata. Habis. Sekali jerkah ya, suara daripada langit. Terjerkah. Jerit daripada langit. Habis. Rata. Terbeliak mata, terkeluar darah telinga, keluar hidung, macam-macam. Tu. Ada ulama cerita, satu orang daripada kaum Nabi Soleh yang selamat, ada kebetulan masa tu di Mekah. Tapi bila dia keluar daripada bandar Mekah, dijerkah juga dengan suara langit tu. Pasal apa? Kemungkinan dia masih lagi syubhat yang dah dijerkah tu. Tak boleh lepas, tuan-tuan. Allah punya kerja kita tak boleh lepas. Dunia boleh lepas, tapi Allah tunggu kita di akhirat. Tapi kadang-kadang dunia pun tak lepas, Allah buat. Tak tahu apa the next coming soon, kita tak tahu. Nampak? Kemungkinan kita mati senyap, serata timbul satu lagi kaum yang baru. Kaum yang kemungkinan taat dengan Allah Ta'ala, ataupun kaum yang nak pijak kembali kepada kita. Dah pun berlaku tak contoh dia? Ada. Ni peringatan. Allah nak buat macam-macam. Pasal apa? Kelekaan. Pasal apa? Allah dah bagi Quran. Bukan satu ayat. 6, 2, 3, 6 ayat. Sedang ditadaburkan sekarang. Betul?
Tak termasuk yang lain. Ni yang dalam TV tu, yang 4 kali satu hari tu. Allah, tuan. Macam-macam diceritakan. Yang latest bab keluarga, betul? Nak kahwin mesti ada bab surah An-Nisa. Mesti faham surah An-Nisa. Bukan nak seronok nak kahwin 1, 2, 3, 4. Itu kalau berani lah. Itu pun tak berani, betul? Ya, masuk yang cakap ni pun tak berani. Ya, itu. Nak kahwin tu ada surah An-Nisa. Apa lagi bab waris, pusaka, bab faraid, semua ada, tuan. Allah, tu kadang-kadang kita tak perasan kita makan harta anak yatim. Ada yang tak puas hati pasal apa? Pasal pusaka, pasal faraid. Tak puas hati pasal dia yang tua, dia yang bonsu, dia yang bayar cukai grant, dia yang bayar cukai tanah, cukai pintu. Mak mati, bapak mati, dia tak fikir hutang bapak dia, hutang mak dia. Terus dia tangkap kunci kereta, kunci rumah, grant tanah, grant kereta, semua dia pegang. Kononnya nak di pusaka, nak di faraid. Patutnya dalam Quran dicatatkan, didokumentasikan dalam Quran, diselesaikan hutang piutang kedua orang tua tu. Baru kita balik pada bab pusaka, baru balik pada bab faraid. Bab faraid pun itu pun tak setuju, tuan-tuan. Bukan semua orang setuju. Pasal apa? Dia tak belajar pun bab pusaka, bab faraid. Walhal dalam jabat agama ada tak bab pusaka? Dibagi tahu. Sini ada belajar bab faraid? Ada tak mengaji? Ada, alhamdulillah. Bila dah mengaji, jangan biarkan kita sampai termakan harta anak yatim. Diceritakan tu, makan harta anak yatim, Allah suapkan kita dengan api neraka. Bukan saya kata, Quran kata. Allah tu macam-macam, tuan. Tu dipesankan kita balik pada Allah Ta'ala ni. Khutbah terusnya, seruan dia kata terusnya apa? Dia menciptakan, dia menyempurnakan segala kejadian, dan dia yang mengaturkan dan memberi hidayah. Allah yang mengatur. Kita boleh plan, tapi Allah atur tak boleh. Kita tak boleh buat apa. Bila Allah rancang, kita tak tahu, tuan. Macam semalam saya nak pergi ke, semalam hari Selasa, betul? Isnin saya cadang nak balik rumah dulu, nak terus pergi, baru balik kuliah. Tak boleh. Kita plan bagus, balik awal, keluar balik pada office awal, sampai rumah tak sampai. Pasal apa? Gelap, jam, masuk jalan reko, U-turn balik, keluar balik, pergi balik ke Kasawari, Taman Kasawari, Parkmen Kasawari, Balakong. Tu perancangan kita tak jadi. Perancangan Allah terus jadi, tuan. Tu kerja Allah Ta'ala. Tu. Satu lagi, hidayah. Hidayah milik siapa? Hidayah milik Allah Ta'ala. Kita yang datang ni semua, alhamdulillah, Allah pilih sebenarnya. Allah pilih. Ni datang ramai, betul? Sebab tu saya ambil gambar. Ramai. Nak buat kenang-kenangan. Bukan nak apa pun, nak kenangan. Takut besok tak jumpa lagi, betul? Ni zaman komik ni, bila-bila siapa-siapa boleh. Bila-bila siapa-siapa masuk dalam plastik, tanam, tak dan sembahyang, tak. Kalau sekarang ni boleh. Kadang-kadang tak boleh. Kadang-kadang orang KKM je sembahyang. Kita tak boleh. Walau itu pun bapak kita, mak kita, kalau dah confirm positif, mati dengan COVID, kita boleh sembahyang? Tak boleh. Kita boleh sembahyang raib saja. Walaupun itu mak kita, adik-beradik kita, kerabat kita. Tu antaranya. Hati-hati, tuan. Tu hidayah. Hidayah milik siapa? Hidayah milik Allah Ta'ala. Kita tak boleh paksa orang nak ke masjid, nak ke surau. Allah dah bagi peluang dah. Sampai Allah tahan balik, keluar SOP baru. Tak boleh ke masjid, tak boleh ke surau. Hari ni Kelang dah tak boleh pergi dah. Surau tak boleh, masjid tak boleh, kuliah pun dah tak boleh. Apalagi di Sabah. Itu Allah tahan kita 3 bulan, betul? 3 bulan, 4 bulan. Siapa nak masuk masjid, register online. Selalu order makan online, betul? Tiba-tiba hari ni nak sembahyang pun online. Allah, tuan-tuan, hari ni kita selesa. Tak cuma kita tak boleh duduk saf yang rapat. Tu SOP Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maksudnya kita kena renung ingatan kepada Allah Ta'ala. Balik pada tadi, seruan yang kedua, kepada seluruh umat Islam di timur dan barat, bertaubatlah kepada Allah,
Perbaikilah urusan kamu dengan Allah. Serahkan urusan kamu kepada Allah, kerana dialah yang lebih berhak, dan kembalilah kepada Allah kerana dialah lebih sebaik-baik penolong. Diminta kita ni semua. Apa masalahnya? Yang suruh kita? Dia suruh kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu. Dah Ustaz, hari-hari astagfirullahalazim. Betul ke kita bertaubat? Kalau betul-betul kita masih takut dengan Allah Ta'ala, bimbang ancaman Allah Ta'ala. Lepas tu bila dibagi peringatan ni, sepatutnya kita makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu disuruh kita bertaubat. Kemudian perbaiki urusan kamu dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita dengan Allah Ta'ala? Peratus masa kita dengan Allah Ta'ala bagaimana, tuan-tuan? Daripada maghrib semalam sampai maghrib sekarang ni, berapa peratus kita dengan Allah Ta'ala? Berapa peratus kita dengan Rasulullah SAW? Berapa peratus kita dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah dah bagi 4 jam di TV, betul? 4 jam diulang dalam TV. 4 jam tu kalau kita boleh follow lah, kalau 4 jam. Sampai orang boleh buat nota macam ni, dan tebal satu juzuk ni. Hebat tak hebat orang ni kan? Punya sayang dia dengan Allah Ta'ala. Kita macam mana, tuan-tuan, kalau tak macam mana? Besok ditanya Allah Ta'ala. Besok ditanya, kenal tak kitab Al-Quran? Agak-agak boleh jawab tak kita? Tu yang kita bimbang, tuan-tuan. Kalau tak baca langsung, tak tengok langsung, tak cakna langsung. Kita boleh baca WhatsApp berjuzuk-juzuk WhatsApp, betul? Betul tak betul? WhatsApp juzuk, berjuzuk-juzuk. Satu juzuk berapa WhatsApp? Satu grup tu 200 orang. Kali lagi 200. Compile dengan file, folder dia, dokumen dia, gambar dia, share location lagi. Kalau packing dia, compact, dapat tak 30 juzuk? Dapat. Quran yang 30 juzuk, 6,236, kita boleh compact sampai dapat satu folder, betul? 30 juzuk, keluar MP4, MP3. Jangan tak perasan, tuan, tu kita boleh baca berjam-jam. Janganlah. Tu jaga kita punya hubungan. Perbaiki urusan kita dengan Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah, kerana dialah yang lebih berhak. Ada dalil? Ada. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Baca, tuan-tuan, tu. Ya, kata Ustaz Zaki daripada Port Dickson semalam. Orang Kelantan tapi duduk Port Dickson. Bacalah satu hari 100 kali. Buat sebagai zikir. Untuk kita apa? Biar kita yakin, kita serah apa benda dalam dunia ni terus bulat-bulat kepada Allah Subhanahu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Serah, tuan-tuan. Kita nak keluar rumah tadi kan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Sampai habis. Kemudian bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kita serah. Tekan minyak 190. Sampai tak? Sampai jenaris. Tapi sampai simpan tu jam. Tu tak laju dah. Nampak? Tak boleh buat apa dah. Sangkut kat situ. Sabar kita, sabar. Tiba-tiba orang kita nak bergerak, datang pada belakang, cilok depan tu. Allah, sabar tak kita? Sabar kan, kena sabar. Tu kadang-kadang Allah cuba kita bila orang potong queue dalam kita beratur kereta ni, bila potong queue. Allah nak cuba kita, sabar atau tak sabar? Kalau tak sabar macam mana? Ditunjuknya penumbuk, betul? Silap-silap meludah dia. Meludah, tengok cermin sendiri sudah. Macam-macam perangai, tuan. Tu bab kesabaran ya. Tu dia. Yang ke serah pada Allah Ta'ala. Kemudian dialah yang berhak, kembalilah kepada Allah kerana dialah sebaik-baik penolong. Nasta'in. Surah apa tadi baca? Al-Fatihah. Kita minta satu hari 17 kali. Kadang-kadang kita lupa penolong kita yang terbaik. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dengan keadaan semasa COVID, betul? Tak ada lain, tuan-tuan, kita nak bergantung pada Allah Ta'ala. Itu je. Kalau Allah nak ambil lah, tak boleh buat apa dah. Dah tiba masa kita punya nama naik, habis. Kata dalam kitab lama, daun kat langit atas tu, daun kat mahfuz tu jatuh selai,
atas nama kita jatuh, habislah kita. Nampak? Tu kena renung kita. Jangan kita lari, tak boleh lari. Bab kematian tak boleh lari. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah apa? Sajadah. Tu nampak? Ya, dalil hebat tuan. Yang seterusnya, bertaubatlah. Seruan yang ketiga, tidak akan datang satu ujian, kata Khatib Al-Azhar ni, tidak akan datang satu ujian melainkan kerana suatu dosa, dan tidak akan diangkat ujian melainkan dengan taubat. Allah tak saja-saja hantar macam ni tuan-tuan. Mesti orang putih kata something wrong. Betul? Daripada bawah sampai top, apa masalah kita? Apa benda kita buat? Apa benda kita hide? Apa kita benda semua benda kita sembunyikan? Yang rakyat tak tahu, yang rakyat tahu, yang atas tahu, yang atas tak tahu, semua dihaidkan. Tapi tu Allah bagi peringatan sebenarnya. Ya, bila bagi peringatan, sepatutnya buat apa? Sepatutnya balik pada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada lain, nak jadi orang takwa kena ikut kitab. Balik pada Quran. Dah Allah bagi 4 jam satu hari. Tu pun tak faham-faham, betul? Tak faham-faham, terkejar-kejar dengan kuasa, terkejar-kejar dengan harta, terkejar-kejar nak mentadbir sana, mentadbir sini, nak jadi orang penting. Terlupa dia penyakit sedang merebak sekarang ni. Terlupa. Allah dah bagi peringatan, masih terkejar-kejar bab tu. Kenapa? Dia terlupa yang susah, dia terlupa yang bawah, macam-macam. Dia terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah bagi balik tuan sebenarnya. Tu dikata ulama kata ni apa? Ya, ujian tu bukan tak ada apa. Mesti ada benda yang kita buat dosa. Nampak? Tu takut. Ya, kemudian melainkan penyakit ni dikatakan boleh tak habis? Boleh tak clear? Boleh. Apa dia? Akan diangkat ujian melainkan dengan taubat. Semua bertaubat. Takut dengan Allah Ta'ala. Baru terangkat benda ni. Ya, penyakit ni baru terangkat. Kalau tidak, terus akan merebak tuan-tuan. Tak kira cakna ke tak cakna, tu kena renung kita. Seruan yang ketiga daripada khutbah Jumaat Al-Azhar ni, yang ketiga yang kami ingin sampaikan daripada Al-Azhar ialah kepada seluruh alam adalah agar dipesan kita saling tolong menolong. Wahai yang berkemampuan, yang fakir, yang kaya, yang berkeluarga, yang masih bujang, wahai negara kaya, berilah bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudaramu yang sedang miskin, yang sedang dirawat wabak tersebut. Kita tak kena apa kerja kita, tugas kita bantu sebenarnya. Tak terdaya duit, tak terdaya, angkat tangan kita doa. Lepas isyak ni kita sembahyang hajat. Boleh tuan-tuan? Tu. Jangan kita diam aja, langsung tak nak berusaha, langsung tak minta kepada Allah Taala. Kawan kita sakit di sana jauh, di Sabah, di Sarawak, di Kelang mana, di seluruh dunia. Yang saya memang ni anak saya di Turki, 3 orang di sana. 300,000 tuan-tuan. 300,000 kes. Kita baru berapa? 12,000. Allah, skill. Tengok berapa number proportion dengan rakyat dunia tu. Kemudian dipesan kita bantu yang menangani wabak. Kemudian kepada yang frontliner kebajikan, doktor, nurse yang bantu frontliner, apa dikatakan ni? Yakinlah, ikhlaskanlah perbuatan kamu, ya. Kerja kamu, ikhlaskan, yakinlah bahawa khidmat merawat wabak ini ibadah yang paling mulia dan paling dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan. Pak, yang pakai baju plastik tu yang berlapis-lapis tak balik, yang boleh buang air kecil dalam seluar semua tu, tak tempat nak keluar, doktor, nurse, sampai mati pun ada. Betul? Sampai mati pun ada pasal bertugas. Dia tak payah risau. Kita ingatkan duduk dalam surau je masuk surga. Tak. Kadang-kadang duduk dalam surau dalam masjid belum tahu lagi. Yang di hospital yang sedang bertungkul lumus sampai tak boleh sembahyang, sampai jamak sembahyang, sampai jamak takdim, sampai tamak takkir. Itu yang paling hebat, mulia di sisi Allah Ta'ala.
yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu 4 poin hari ni nak tengok, kena tengok audio kuliah balik. Betul? Tu 4 poin yang dipesankan kita. Balik pada kitab tadi, ya, Muhammad bin Samad ketika melihat kubur berkata, kamu jangan tertipu kerana tenang dan diamnya kubur-kubur ini. Maksudnya apa? Kubur memang senyap, kubur memang sepi. Tak percaya lepas isyak pergi ramai-ramai. Ya, memang hebat tuan-tuan. Senyap, tak ada cerita apa pun ustaz. Kuliah pun tak ada, dia kata. Pasal apa? Dah mati. Siapa nak bagi kuliah? Ustaz pun mati. Ustaz yang bagi kuliah pun mati, betul? Dah ramai dah ustaz mati. Nampak? Tu dah masuk kubur tak ada kuliah, tuan-tuan. Tengah atas kubur ada kuliah. Nampak? Kau faham tu? Tu talqin tu yang dekat kubur tu. Talqin tu bukan untuk yang mati. Talqin tu untuk apa? Yang hidup. Yang tengah isap ukur, siap buat donat tu. Bertenang aja. Allah, tuan-tuan, kena renung kita. Bertenang habis. Dia terlupa talqin tu untuk dia sebenarnya. Dia jawab apa? Tu yang mati punya, bukan aku punya. Lupa dia. Gelak, senyum, malaikat. Malaikat tu senyum. Boleh, tak apa. Teruskan isap rokok. Dia kata kan. Tu, tunggu masa kau. Ni. Jangan kita tertipu dengan senyap dan diamnya kubur-kubur. Maka alangkah ramainya orang yang sudah terkeliru dalamnya. Jangan tertipu kerana ratanya kubur ini. Maka alangkah jauh berbeza antara satu pada yang lain di dalamnya. Berbeza, tuan-tuan. Kubur kita, kubur saudara kita, kubur kawan kita, lain-lain cerita. Sebab tu kadang-kadang diajak ke surau, ke masjid, dia marah. Kubur engkau, kubur akulah. Kubur suku-suku, betul? Orang timur, orang Kelantan dia kata, kubur suku-suku. Kubur engkau, kubur aku. Kata Ustaz Dasuki, Ahmad Dasuki, betul, kubur engkau, kubur aku. Tapi masalahnya, kubur engkau sebelah kubur aku. Betul tak betul? Menyebuk, bising, aku nak tidur, engkau kena empuk, terjerit-jerit dalam kubur. Aku tak boleh tidur. Faham tak faham? Tu. Kena kandung kita, kubur kita. Jangan sombong namanya. Jangan kita sombong. Tu antaranya. Kemudian maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Ingat kubur. Kenapa? Kita ada tiap-tiap orang ada kubur kita. Takut kita. Ya? Memang takut tuan-tuan. Masuk dalam liang lahat tu kalau tak ada bekal, contohlah. Contoh, Quran langsung tak nak tengok. Dah ditunjuk dah My Quran Time. Tak tengok langsung. Apa nak jawab tuan? Apa? Tapi ulama kata, bila baca Quran, kita hidup berbakti. Tak hafal pun Quran. Tak hafal, baca. Tapi kita berbakti. Syiarkan Quran tu. Masuk kubur, datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Kata ulama-ulama, ada 4. Munkar, Nakir, Nakur, Nu'man. Allah, tuan-tuan. Nampak? Kita lama. Ya, yang tulisan ada, yang lisan pun ada. Ujian bertulis, ujian lisan pun ada. Ya, tapi bila dia hamba ni berbakti dengan Quran waktu hidup, besok dalam kubur, Quran tu antara dada dengan muka dia. Antara dada dengan muka. Quran tahan 2 makhluk tu. Dulu hamba ni berbakti dengan aku waktu dia hidup. Sekarang aku pastikan dia masuk ke dalam syurga terus. Quran, tuan-tuan. Sebab tu kita lama tulis 3-4 ayat hafal. Pagi-pagi dalam kubur tu terang macam terbit matahari pagi-pagi. Tu 2-3 ayat. Tapi janganlah inna atau inna aja. Ya, 2-3 ayat ni ada 6,236 ayat. Allah, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan, sayangkan Quran. Itulah penyelamat kita, perisai kita. Cukup masa dah? Belum? 1 minit lagi. Okey. Ya. Balik pada kita tadi, Sufyan. Ya, diingatkan kita, orang yang berakal banyak ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Sufyan As-Sauri berkata, siapa yang sering, yakni banyak mengingati kubur, maka akan mendapatkannya kebun dari kebun-kebun syurga. Siapa yang melupakannya, maka akan mendapatkannya jurang dari jurang-jurang api neraka. Tu beza dia. Siapa ingat bab kubur, dia mesti buat preparation. Betul? Persiapan. Satu lagi kehidupan di alam kubur. Mudah-mudahan kita ni dah baca kitab ni, jangan tak ingat langsung kubur. Ya, pergi kubur tengok je dia saja mati. Jangan, kita pun akan mati. Sebab tu kita bagi salam, ya. Kita bagi salam kawasan kubur tu, bagi salam. Ujung tu apa yang dia punya statement dia?
aku akan datang ke kampung baru ni. Bukan kampung baru nasi lemak antara masa tu. Sini mana kubur? Dekat Kantan, Sungai Kantan. Tu. Itulah kampung kita. Kampung kita. Ni jenaris sementara saja. Orang Jawa kata mampir. Betul. Bersamana rumah, bersamana kereta, bersamana pos dia, tu pos. Porte Cocere. Tu. Pos dia, parking dia. Kadang kereta tu siap ada parking sendiri, ada pos di sini. Itu mampir saja. Cukup masa kita masuk ke kampung baru kita. Mana? Tu dekat Sungai Kantan, tuan-tuan. Kalau dekat Puchong Batu 14 tu, betul-betul belakang masjid. Masjid ni masjid, belakang tu kubur. Bagi contoh, confirm gelap. Tu kena rendong kita. InsyaAllah azan. Dah. So. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يا سلام. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. InsyaAllah sikit lagi ya. Sufyan As-Sauri berkata, siapa yang sering yakni banyak mengingati kubur, maka akan mendapatkannya kebun dari kebun-kebun syurga.
Siapa yang melupakannya, maka dapat jurang daripada jurang neraka. Tu untungnya orang yang ingat mati, bukan saja-saja tak, bukan nak warak tak, itulah tempat kita besok di syurga sebenarnya. Sikit lagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata dalam khutbahnya, hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tak dapat dihindari. Jika kamu berada di tempat, dia datang mengambil kamu, dan bila kamu lari pasti akan terpegang jua. Maut terikat selalu di ubun-ubunmu, maka carilah jalan selamat dan segera-segera. Sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, iaitu kubur. Ingatlah bahawa kubur itu ada kalanya kebun dari kebun-kebun surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Dan kubur itu tiap hari berkata-kata, akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ulat-ulat. Allah Tuhan. Ni diingatkan kita. Ya. Maksudnya kita ni diingat oleh Sayyidina Ali, ya, dipesankan kita tak boleh lari. Lari macam mana pun tetap mati. Tu. Ya, sebab tu nak tidur pun kita ingat Allah Taala. Bimbang mati itu, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, mati itu berada pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik. Dah pun berlaku baru ni. Betul? 3 orang pejam, 4 orang pejam dalam kereta. Mati tak? 3 mati dalam pejam. Tak bangun tuan-tuan. Tak payah aksiden. Sedang berehat dalam kereta di Petronas. Betul? Stesen minyak. Allah tuan-tuan. Tengah pejam tak celik-celik. Tengah celik boleh tak boleh pejam? Boleh juga. Dia mati tiba-tiba, terkejut mata dia, tengok roh tu keluar. Mata tu tengok roh tu keluar. Terbeliak mata dia melihat roh tu keluar. Mati dah kita. Sebab tu hati-hati kita ni. Persiapan tu yang paling hebat. Antaranya salah satunya sekarang ni, maksudnya kita serah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk tu sebagai tetapan tuan-tuan, sebagai peringatan bagi tuan, amalkanlah ya ayat Al-Ghafir, ayat Quran ni sebagai zikir kita. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Maksudnya aku menyerahkan urusanku, kesakitanku, masalahku, ujianku, kesempitanku, kebimbanganku, kerisauanku, kesedihanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Itu. Tolong tuan-tuan, cari surah Ghafir ayat 44, kita serah bulat-bulat terus pada Allah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah takut tukut bimbang kita bab kubur, bimbang lagi dengan bab bukan kubur, memang kita masuk kubur. Yang kita bimbang tu selepas tu. Ya, masuk je dalam alam kubur. Habis kita tuan. Tak ada lagi semain sunat, tak ada lagi nak berzikir, tak ada lagi nak kuliah, apa pun tak ada. Kita siapkan yang sepatutnya. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya, yang terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah malam ni lepas Isyak, saya mohon tuan-tuan untuk doakan anak kami di sana 3 orang, ya. Dan kita pun dah diminta dalam berita ni, diminta kita sembahyang hajat untuk kita sendiri di sini. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wabak yang sedang melanda sekarang, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisyari minna wa qdiyawatina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulu ka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bi zuju wa jabaru wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.